keadaan, kadang-kadang kebanyakan manusia sekarang ni Datuk, dia duk rasa makin hari makin meningkat umur. Dan juga makin meningkat umur tu dia duk rasa, aku duk rasa jauh lagi dengan daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah amalan yang paling mudah, yang boleh kita jaga setiap hari untuk kekal dengan Allah walaupun usia semakin meningkat? Itu soalan dia Datuk, insya-Allah. Bismillah. Yang pertama, kita semua kena tahu bahawasanya agama ini, orang yang selamat di akhirat kelak ialah orang yang mempunyai 4 ciri. Allah sebut, sentiasa kita baca, wal asr innal insana lafi khusr. Semua manusia fi khusrin, dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman saja tak cukup. Kenapa? Yang kedua, wa amilu salihat. Amal salih. Amal salih saja tak cukup. Wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Tak boleh tengok nak baik untuk diri sendiri saja, tapi mesti melakukan sesuatu. Bila tengok ada kesalahan, mesti dibetulkan. Wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ini tanggungjawab pesan manusia supaya terus dalam agama ini. Cumanya amalan Islam ini banyak. Solat ada, solat sunat ada, apa lagi? Puasa sunat ada, sedekah ada. Ada orang yang mungkin sakit pinggang. Ada orang yang tak larat puasa. Ada orang yang mungkin duit tak banyak nak bersedekah. Dan ada orang yang sibuk kerana urus nak pergi ke bendang, ada yang nak pergi urusan jaga tengok, cari rezeki. Bagai-bagai. Ada orang yang dah tua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, satu orang Badawi, A'rabi ni, kalau dalam bahasa kita terjemah Badui lah. Orang Arab ni, ada orang Arab yang di kota. Hak tu kita panggil Arabi. Hak tu Arab lah. Madani lah tu. Satu yang duduk di padang pasir. Mereka ni kasar, orang padang pasir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Al-a'rab, Arab tu maksud Bedouin. Hak duduk di bawah. Biasanya Nabi SAW layan mereka ni bila mereka mari. Lebih daripada orang bandar. Kerana mereka ni kadang-kadang tak terdedah sangat kepada banyak ilmu pengetahuan. Dan kadang-kadang dia macam betul-bendui sikit. Dia macam orang asal di setengah tempat. Kan? Macam orang kata lah, bukanlah betul kan. Pasal apa orang asal naik motor 3 orang? Pasal apa naik lebih, naik 2 ni? Ada, ni 3. Macam tu lah kan. Dia lurus. Tak apa. Biasanya banyak di dalam hadis, mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka tanya soalan-soalan yang memberi manfaat. Sebab mereka ni orang kata betul bendui. Lurus bendui. Soalan-soalan dia tu walaupun macam tu memberi manfaat pada kita. Dalam riwayat At-Tirmizi ada beberapa riwayat. Satu orang Arabi datang kepada Nabi SAW, kata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami kathira. Wa ana qad kabirt. Akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi wa la tukthir alayya
fa'ansa. Wahai Rasulullah, syariat Islam ni banyak. Aku pula ni dah tua. Lebih kurang macam hak ustaz kita kata. Tolong bagi tahu satu perkara yang boleh aku amalkan. Aku pusing kat situ. Wala tuksir alayya. Tapi jangan banyak sangat. Fa'ansa. Nanti aku lupa. Dalam riwayat yang lain, dia kata, Ya Rasulullah, inna abwabal khairi kathira, wala astati'ul qiyama bikulliha. Fa'akhbirni bisyai'in atashabbathu bihi, wala tuksir alayya fa'ansa. Wahai Rasulullah, pintu-pintu kebaikan ni banyak. Aku tak mampu nak buat semua tu. Bagilah tahu satu sudahlah. Yang boleh untuk aku berpegang. Atashabbathu bihi ni, yang ata'allaqu bih. Aku berputar kat situ. Tapi jangan bagi banyak. Sekali aku lupa. Subhanallah. Bagus Badui ni. Kita orang Melayu kadang-kadang, dia kalau orang suruh tanya, dia malas tanya. Dia takut-takut nak tanya. Dulu kat universiti, budak Melayu suka duduk belakang. Kalau orang pensyarah tanya, ada soalan, dia akan tunduk. Dia takut orang tanya ada. Tak berkembang. Badui ni dia tanya. Kadang-kadang orang tanya, dia lapik. Badui ni kadang-kadang tak berlapik. Kadang orang Ansar juga kadang-kadang tidak berlapik dalam soalan. Jadi dia tanya Nabi SAW. Bukan maksud dia tak mau amalkan. Hak mana jadi kewajipan tu dia amal lah. Tapi yang nak tambah ni, amalan-amalan tambahan ni, dia kata dia tak larat. Nabi kata, wala yazalu lisanuka ratban bizikrillah. Sentiasalah lidahmu itu basah dengan mengingati Allah. Kau duduk, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak bangkit, tak apa. Jalan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya sedikit, pasal dah mari hadis ni, saya sedikit. Tuan-tuan, semua amalan dalam agama ni, tujuannya ialah untuk kita ingat Allah. Kalau kita amalkan apapun amalan dalam agama, sekalipun banyak, tapi tidak mencapai kepada mengingati Allah, tidak tercapai tujuan amalan. Allah kata, aqimis salata lidhikri. Dirikanlah salat untuk kamu ingat aku. Jika kita salat, tapi kita tak ingat Allah, 4 rakaat, Allah tak ada. Berarti kita tak mencapai apa yang Allah minta daripada kita. Allahu Akbar. Terus merata fikiran kita pergi. Sedang-sedang bagi salam dia. Tak mencapai. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingat Allah, ingat banyak-banyak. Amalan dalam agama ni, ingat Allah. Untuk berjaya dalam hidup ni, para pelajar. Allah kata tentang sembahyang Jumaat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila selesai sembahyang Jumaat, pergi bertebaran di muka bumi, cari kurniaan Allah, pergi sambung kerja. Islam dia tak kata hari Jumaat cuti, kerja. Pergi sambung kerja. Quran kata tu surah Jumaat, tuan-tuan nak baca tu. Dan ingat
Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi nak berjaya, buat apa? Ingat Allah banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fadhkurullaha kathiran fadhkurullaha la'allakum fasbutu idza laqitum fi'atan fadhbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu jumpa tentera musuh, fasbutu, sabit, jangan lari. Wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Ingat pada Allah, mudah-mudahan kamu berjaya. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaikum aw kadzikrikum abaikum ke abaikum? Abaikum. Pasal apa? Pada mahal apa? Maf'ul. Apabila kamu selesai manasikakum, fazkurullaha kadzikrakum abaakum. Seperti mana kamu au asyaddu dzikra, ataupun lebih daripada ingatan itu. Seperti mana kamu ingat bapa-bapa kamu ataupun lebih daripada itu. Kenapa orang jahiliah dulu bila habis haji maka berhimpun di Mina, yatafakharu bi abaihim. Maka bangga-bangga dengan mak bapak mereka. Tuhan kata, macam mana kamu dulu bangga-bangga dengan diri bapak kamu, habis haji, ingat Allah. Macam mana kamu dulu ingat bapak kamu dulu, lebih ataupun lebih daripada itu. Ingat Allah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ni orang tua-tua ramai tak? Nabi kata, Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Hadis Bukhari. Bandingan orang yang ingat Tuhan dia dan yang tak ingat Tuhannya seperti bandingan orang hidup dan orang mati. Kadang-kadang manusia ni, dia kosong. Orang tua-tua duduk sunyi, tak tahu. Yang muda pun sama. Puncanya, Nabi kata dia macam dengan bangkai. Sebab tak ingat Allah. Padahal ia satu benda yang mudah. Tapi taklah begitu mudah, nanti saya akan sebut. Duduk seorang-seorang, buat apa? Aku tak tahu apa, duduk melengung ni. Berjam dah kat sini. Ada orang. Padahal, dia boleh buat, kalau dia sebut subhanallah, subhanallah, berapa banyak pahala dia dapat. Alhamdulillah, alhamdulillah, berapa banyak pahala dia dapat. Nabi kata, la yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurullaha fiha. Orang yang masuk syurga tu tak pernah rasa sesal bila masuk syurga, melainkan ada waktu yang dia hidup di dunia lu, yang waktu itu berlalu dia tak sebut nama Allah. Kita bila mati kita menyesal. Kita kata, kalau aku sebut lagi 3 kali subhanallah, boleh dikira dalam timbangan pada hari ini. Bila kita mati di akhirat, amalan kita nak ditimbang. Kita nak tengok amalan kita. Yang tu, yang ini. Dosa kita pada orang, mengumpat kita, salah kita dengan orang, macam-macam. Habis pahala kita ambil, timbang. Datang subhanallah, memberatkan. Datang alhamdulillah, memberatkan. Kita akan menyesal. Berapa banyak masa bawa kereta pergi pejabat boleh kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk saja seorang boleh kata alhamdulillah. Aku tak kata dulu. Dalam masa 60 tahun umur aku.
Kalau aku kata kalau setiap waktu lapang yang ada itu, barangkali sudah berapa ribu hari ini menjadi timbangan. Hatta duduk dalam syurga, tahap syurga itu berbeza-beza. Syurga yang lebih tinggi tingkatannya berdasarkan kepada amalan saleh. Termasuk zikir. Sebab itu zikir. Panjang bab ni, tapi saya nak sebut sikit pasal bab zikir ni. Pertama, dalam hidup ni ada orang, kita sebut zikir, dia tak berzikir. Ini paling teruk lah. Dia tak ada amalan dia. Tak ada benar duduk subhanallah. Dia duduk, orang kata orang pelih tak boleh berzikir. Rasa setiap masjid ni ada ni, benda ada di depan ni pun. Lepas semayang, subhanallah, 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 33 kali. Alhamdulillah, 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 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang 33 secara selepas salat tempatnya. Lepas tu nak kata subhanallah sehari 12,000, boleh tak? Boleh. Berapa kali kita istighfar satu hari? Tuan-tuan dan perempuan sekalian, nasihat saya untuk diri saya, untuk tuan-tuan juga. Zikir. Tuan-tuan akan melihat keajaiban hidup. Sebut astaghfirullah banyak-banyak. Tuan-tuan akan tengok bagaimana Allah melimpahkan kurnia dan rezeki. Tapi dengan niat zikir, dengan niat mencari redha Allah. Orang yang bermasalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allah kata kat Nabi Yunus sebut, fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dia daripada kedukaan itu, demikian kami selamatkan orang-orang mukminin. Siapa yang tiap-tiap hari 100, 200, 1000, dia akan melihat Allah mengeluarkan dia daripada segala masalah. Orang yang sebut la haula wala quwata illa billah, cari banyak-banyak. Kita boleh program untuk diri kita sendiri, kita boleh target, kita boleh buat. Tak apa, untuk diri kita. Aku yang ni sehari aku tak mau kurang daripada 100. Yang ni aku tak mau kurang daripada 200. Yang ni aku tak mau kurang daripada 300. Lama-lama, kita bukan lama-lama, tak nanti lama, kita akan rasa nikmatnya kebahagiaan. Tak dapat siapa menceritakannya melainkan orang yang mengamalkannya. Manusia ni ada ubah benda. Ada orang, tuan-tuan, dia tak pernah, dia tahu nama saja. Saya nak buat contoh. Katakanlah orang yang tahu nama mangga. Negeri kita ni buat pilah contoh tu. Tapi dia tak pernah makan mangga. Dia boleh cerita mangga ni banyak daripada jual. Tapi dia tak pernah makan. Tak sama dengan orang yang pernah makan. Boleh tak hang cerita pada aku rasa macam mana mangga? Cerita tu boleh, tapi rasa tu bukan duduk pada cerita. Rasa duduk di mana? Di lidah. Macam tu juga zikir. Boleh cerita, tapi tuan-tuan tak akan menikmatinya. Man lam yadhuq la yafham, kata orang sufi. Siapa yang tak ada zauq, dia tak faham. Zikir ni terutama. Buat banyak. 1,000, 2,000. Bukan kena susah nak pergi cari tempat kosong, tak. Sambil duduk dalam kereta. Tak apa, satu orang mungkin dia nak ada buah tasbih ke kat dia. Dia ada alat alat zikir yang itu pun kat dia. Dia boleh buat. Disiplin untuk diri dia. Bukan dia yang ta'abbad. Bukan dia beribadat dengan buah tasbih. Bukan duk jalan, duk tunjuk ke orang. Han tengok, aku hari ni berapa? Han berapa? Bukan. Itu takabur, riak. Tapi dia disiplin untuk diri dia. Dan dia akan melihat keajaiban hidup. Mungkin kemarin dia tengok, oh kemarin aku 1,000. Hari ni aku nak buat 3,000.
Bukan kerana nak tunjuk kat orang. Antara dia dengan Tuhannya. Dan ada orang, dia bukan saja makan mangga tu. Dia tahu pula serat banyak mana, ni banyak mana, ilmu dia lebih. Jadi ketika dia makan, bukan saja dia merasainya, dia memahaminya. Demikian itulah zikir. Ada orang dia berzikir, tapi kadang-kadang dia tak faham, dia tak menyamatinya. Saya nak pesan kat diri saya, amalan yang kami nak pergi Mekah bukan semua ada orang ada duit. Nak sedekah bukan semua ada orang duit. Ada duit, tapi zikir duduk di lidah kita. Jangan berhenti. Bukan duk tunjuk ke orang macam tu. Tapi kita sentiasa. Keajaiban. Saya selalu sebut, manusia boleh bertempur dengan kita apa saja. Tapi kalau Allah bersama kita, kita akan tegar dan tegap di tempat kita. Rahsianya, fazkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Hatta kalau amalan banyak, tapi tak ingat Allah, tidak mencapai tujuan. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dia kata, Nabi sebut, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum khairun min infaqi adh-dhahabi wa fiddah wa an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Nabi kita, mau tak aku bagi tahu kamu amalan yang paling baik di sisi Tuhan kamu, paling mulia pada sisi Tuhan kamu, paling tinggi darajatnya, lebih baik daripada belanja emas dan perak, lebih hebat daripada pergi lawan dengan musuh, musuh pancung kepala kamu, kamu pancung kepala musuh. Sahabat nak tahu apa dia? Nabi kita, zikrullah. Zikrullah. Bukan itu semua amalan tak bagus. Tapi kalau berjihad hebat pun tak ingat Allah, tak ada faedah. Sombong. Tak ikhlas. Tapi kalau 2 rakaat yang betul-betul ingat Allah, lebih hebat daripada 10 rakaat yang terbang merata fikirannya. Ingat Allah. Pilih zikir. Kat masjid ni, perlis kita ada keluarkan perlis berzikir. Baca zikir-zikir Nabi. Nabi banyak. Sehingga zikir itu manis dalam diri kita. Bila kita tak zikir sehari, misalnya satu orang yang melazimi 1000 kali istighfar, 100 kali la haula wala quwata illa billah, dia tinggal sehari saja, dia rasa tak kena. Orang lain kata, aku tak buat langsung, okey ya. Dia macam ni lah. Orang duduk biasa. Kadang-kadang orang yang biasa bersih, dia kena sikit kotor, dia memang rasa tak selesa. Dia tak, aku okey ya. Dan memang macam tu. Kan? Nak buat perbandingan. Sebab tu tuan-tuan, zikir. Macam Badui ni tanya. Bagi satu, Nabi kata, apa dah? Nabi kata apa tadi? Lisanuka la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Sentiasa lidahmu basah dengan mengingati Allah. Orang tua duduk tunggu, kadang-kadang duduk tunggu anak, kadang-kadang Tok Wan tunggu cucu sekolah. Duduk tamu tu, duduk saja. Padahal kalau zikir kata subhanallah, boleh dah 200 kali tadi. Kalau kata astaghfirullah, boleh dah berapa banyak kali. Dan dengan astaghfirullah itu betapa banyak Allah
lapangkan dada, berikan rezeki, mudahkan urusan. Bukan kita zikir tu duk ingat subhanallah, astaghfirullah, bahawa mai rezeki, tak. Kita memang minta ampun kat dia. Tapi dia janji, siapa ingat dia, dia akan bagi. Dan dia bagi. Tak ada lagi ahli zikir yang dia ni Allah sia-siakan. Tak payah banyak, tak payah tunggu sebulan. Malam ni keluar daripada ni, malam ni saya istighfar bang 500 kali, tengok apa perasaan kita. Bagaimana perubahan dalam diri kita. Tak, bukan mesti 500 lah, 500 ke 600 ikut. Lagi banyak, lagi bagus. La juga kita buat la haula wala quwata illa billah. Kita betul-betul sebut tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan Allah. Tengok Allah kurnia apa dalam hidup. Dia buat mari semua benda yang kita rasa mustahil, dia bawa mari ke kita. Boleh, orang lain tak boleh, kita boleh. Orang lain tak lepas, kita lepas. Anak masalah, suami masalah, banyak hidup masalah. Orang buat macam-macam. Rasa tak boleh lawan dah. La haula wala quwata illa bil. Sebut sebanyak-banyaknya. Tuhan tidak memungkiri janji. Dia mendatangkan penyelesaian untuk kita. InsyaAllah.